adab ketika bersin dan menguap. Ini sebab kenapa saya pilih bab bersin dan menguap, kerana kita ni memang hari-hari akan bersin lah. Menguap tu mungkin pagi-pagi, macam tadi kawan kita tengah semayang pun dia menguap kan. So kita buat benda tu hari-hari dan kita buat dia khalayak ramai. So apa adab dia? Apa etika dia? Takkan suka hati kalau tiba-tiba datang menguap macam harimau kan. Ada adab dan adab lah, bukan etika, adab, kerana ini telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita start dengan adab bersin dahulu. Sneeze. Bersin tu sneeze lah. Pertama, menutup mulut dengan tangan kiri. Alright? Menutup mulut dengan tangan kiri. Yang kedua, menutup wajahnya. Rasulullah SAW ajar para sahabat untuk ketika bersin itu tutup dengan tutup muka, tutup wajah terus. Tutup muka keseluruhan. So, menutup wajah dan tidak mengeraskan suaranya. Ini kalau hajim, satu rumah dengar. Kan anak pun takut. Kalau baby tengah tidur pun boleh terkejut. So Nabi dah tegur dah. Tutup wajah dan tidak mengeraskan suaranya. Berdasarkan hadis an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu bi yadihi aw thawbihi wa ghatta biha sautahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersin akan menutup wajahnya dengan tangannya ataupun dengan kain. Nabi dah ajar dah. Bila nak bersin ambil tisu. Sneeze. Sneeze. Hashum. Kan? Tapi tahu tak siapa yang bersin paling power? Perempuan. Perempuan kalau dia punya hacum tu memang macam silence, tak dengar apa. Dia punya power. Macam ni lah patutnya lelaki. Ni lelaki tak, lelaki hacum. Ni tak, Rasulullah SAW ajar, bila kita nak bersin, kita tutup wajah kita sama ada dengan tangan kita ataupun dengan kain. So boleh ada kain tisu, handkerchief, serban. Tapi serban ni payahlah. Kadang-kadang serban tu lah, dengan serban tu dilap tangan dia, dengan serban tu dah dilap tangan dia yang berminyak, lepas basuh tangan pun lap tangan serban tu, cuci hidung pun dengan serban tu. Jadi better tisu lah supaya kita pakai buang. Alright, para penonton, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Daud. Bila kita bersin, maka kita kena sebut Alhamdulillah. Orang yang dikeliling kita, kalau mereka dengar kita sebut Alhamdulillah, dia doakan kita, Yarhamukallah. Bila kita dah dengar orang doakan untuk kita, kita kena doakan mereka semula, Yahdikumullah wa yuslihu balaka. Yahdikumullah atau Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dan ini bersempena dengan hadis sabdaan Rasulullah SAW daripada Imam Al-Bukhari, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum." So terjemahan dia saya dah buat tadi. Tapi kalau nak baca doa panjang dia pun boleh. Doa panjang dia, Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli hal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli hal. Tak begitu panjang, tapi panjanglah daripada Alhamdulillah. Ni Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli hal. Alright. Seterusnya, janganlah kita ucap Yarhamukallah kalau orang yang bersin tu tak sebut Alhamdulillah. Saya ingat ada beberapa orang, kadang-kadang kita bersin lah, saya bersin. Tapi saya tak sebut pun Alhamdulillah, mungkin sebab saya lupa ataupun saya tengah fokus something. Dia pula kata Yarhamukallah. Nabi kata jangan buat macam tu. Kalau bila saya sebut Alhamdulillah, baru kita menjawab Yarhamukallah. Kalau orang tu tak sebut Alhamdulillah, kita tak payah sebut Yarhamukallah. Tapi cara dia, kita tetap kena ingatkan saudara kita untuk sebut Alhamdulillah. Jadi kita sebutlah Alhamdulillah. Buat macam tu, sambil tunjuk tangan Alhamdulillah. So dia sebut Alhamdulillah, only then kita sebut Yarhamukallah. Dan dia jawab balik Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian, ini zaman Nabi ni. Nabi SAW sebut dalam sepotong hadis, kalau kawan kamu dia bersin 3 kali berturut-turut, okey, ataupun bersin lebih daripada 3 kali, maka kamu kena cakap kepada dia, kamu ada sesama hari ni. Kita kena bagi tahu kat dia, kamu ada
sesama hari ni. Kamu ada flu. You have a flu today. Mana-mana kawan kita kan dia bersama. Hacum. Lepas tu hacum. Lepas tu hacum. Lepas tu sampai 4 kali. Lebih pada 3 kali. Kita kena tegur dia. Beritahu kamu ada sesama. So kamu kena rehat. Ataupun kamu tak sihat. Ini berdasarkan kepada. So ini juga antara guideline. Untuk sama kita tahu kita ni bersin sebab allergic ke, debu ke. Ataupun kita ni bersin sebab demam. So kalau bersin, Nabi kata kalau bersin lebih daripada 3 kali berderet, maka itu tanda kita ada sesama. So kalau macam tu buat apa? Janganlah datang tempat kerja, stay at home. Alright? Dan hadis ini diriwayatkan oleh Salmah bin Aqwa, annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atasa rajulun indahu faqala lahu yarhamukallah. Thumma atasa ukhra faqala ar-rajulu mazkum. Wa fi riwayatin annahu qala lahu fi tsalitsah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan di sebelah Nabi ada seorang sahabat, maka dia telah bersin 3 kali berderet, berturut-turut berderet 3 kali, maka Nabi telah kata kepada dia, ar-rajulu mazkum. Kamu ni sesama demam. Okey? Baik, itu guideline yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang seterusnya. Dianjurkan bagi seseorang yang mendengar suara orang yang sedang bersin untuk mendahului orang bersin itu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Macam saya sebut tadilah. Kalau dia tak sebut Alhamdulillah, kita jangan doakan ya rahmukallah. Tapi kadang-kadang dia tak sempat sebut Alhamdulillah, kita boleh ingatkan dia, sebut Alhamdulillah di hadapan dia supaya dia ingat, oh nak kena sebut Alhamdulillah. Alright? Dan ada antara kelebihannya, barang siapa yang mendahului orang yang bersin dalam membaca Alhamdulillah, maka dia akan terjaga daripada penyakit yang terdapat pada bahagian badan. So, ini tidak ada tafsirannya lah, penyakit bahagian badan tu penyakit apa. Cuma Nabi kata, kalau saudara kita bersin, kita dahulukan Alhamdulillah kepada dia, mungkin sebagai peringatan dan doa untuk dia, maka Allah Ta'ala akan jauhkan kita daripada segala penyakit yang ada pada badan. Dan seterusnya adalah adab-adab ketika menguap. Nabi SAW bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala famihi fa inna syaitana yadkhulu." Nabi SAW bersabda, jika salah satu daripada anda menguap. Menguap ni yawn lah, to yawn. So dia akan kata kan. Nabi SAW kata, maka tutuplah mulutmu dengan tanganmu. Sesungguhnya syaitan sedang memasuki mulutmu. Kan? Dulu masa kecil-kecil mak pun dah beritahu, tutup mulut, nanti syaitan masuk. Kita pun dulu ingat mana mak kita belajar ni kan. Tapi sebenarnya memang ada hadis yang telah diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim. Bila kita menguap, maka hendaklah kita menutup mulut kita dengan tangan kiri. Okey, tangan kiri, macam ni boleh. Tapi kita dulu diajar macam ni lah. Sebab tangan ni kan, belah bahagian dalam kita pegang banyak benda. So, atas ni most probably dia punya tu kurang sikit lah kotorannya. So, tutup macam tu. Macam tu. Alright? Baik. Adab yang kedua, itu kalau menguap. Tapi kalau menguap tu datang, Nabi SAW ada kata, menahan diri sekuat mungkin untuk tidak menguap. Kalau dia datang, menguap ni kita boleh halangi. Macam tu. Boleh tahan menguap. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza tatha'aba ahadukum", bila salah satu daripada anda rasa nak menguap, falyaruddahu mastata'a. Tahanlah ia seboleh mungkin. Tahanlah ia seboleh mungkin. Wala yaqulu ha. Dan janganlah kamu sebut ha. Bukan gelak lah. Ha ni adalah ekspresi Nabi terhadap orang yang menguap. Fa inna ma dzalika minasyaitan yadhaku minhu. Sesungguhnya syaitan gelak seperti orang yang menguap. Kita gelak kan, kita gelak macam tu kan. Syaitan dia tak gelak macam tu. Syaitan gelak dalam keadaan orang yang menguap. So syaitan kalau dia gelak macam tu. Macam tu. Ya, kalau nak bayangkan syaitan ni gelak macam mana, kau cuba bayangkan kau menguap macam mana. Itulah cara syaitan menguap. Fa inna ma dzalika minasyaitan yadhaku minhu. Right? So dia gelak bila kita
kita menguap, syaitan akan gelak. Sebab menguap ni adalah tanda kita malas atau mengantuk atau tak bertenaga. So syaitan suka bila orang tu malas. Khususnya malas nak semayang, malas nak kerja. Alright? So kita tahan. Menguap ni benda yang Nabi tak suka. Baik. Adab yang seterusnya. Kalau kita sedang baca Quran, katalah saya lepas subuh saya baca Quran surah Al-Kahfi lah kan, sempena hari Jumaat. So saya baca Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Tiba-tiba rasa nak menguap. So kalau bila rasa nak menguap tu, tutup Quran dulu, berhenti baca, habiskan menguap tu. Habis baru buka sambung balik. Jangan sambil baca Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Macam tu. Itu perangai hudu. Ataupun tengah sembang dengan orang. Man, kau buat apa? Aku nak kerja sikit lah. Dia jangan macam tu. Sambil bercakap, sambil nak menguap. Sambil baca Quran, sambil nak menguap. Kalau datang nak menguap, menguap bagi habis, baru kita cakap. Baru kita baca Quran. Alright? Kerana ini berdasarkan hadis Nabi SAW, an Ikramah qala idza tatha'aba ahadukum wa huwa yaqra falyumsik 'anil qira'ah. Daripada Ikrimah mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, bila kamu menguap sedangkan kamu sedang membaca Quran, hendaklah kamu berhenti membaca. Baik, rasa ada satu soalan daripada Hafizah Latif di Malakat Mall. Dia kata, Assalamualaikum Maulana, kalau bersin satu rumah sebab rebuskan cili, macam mana tu? Terima kasih atas pencerahan. Memang saya kalau rebus cili tu memang dia punya bau tu memang menusuk hidung lah. Dan biasanya akan bersin. Tapi itu bukan, nombor satu, itu bukan bersin sebab demam. Yang keduanya, macam Nabi SAW dah ajar, tutup muka dengan kain. Ataupun masa rebus tu duduk jauh sikit lah daripada asap-asap dia. Kalau macam dekat dapur-dapur moden ni, bila kita masak, atas dia ada macam kita panggil exhaust. So asap tu dia akan tarik terus naik atas. Okey? Apapun amalkan, sebut Alhamdulillah. Kan kita jawab Yarhamukallah. Dan orang yang seterusnya jawab Yahdikumullah. Alright, kemudian adab yang seterusnya berkaitan dengan menguap, tidak mengeraskan suara tak kala menguap atau bersin. Samalah orang menguap kuat kan, jangan. Dia kalau boleh tahan. Sebab memang menguap ni datang daripada syaitan. Dan syaitan akan gelak bila kita menguap. Faedah. Ini antara mukjizat Nabi ya, kita nak kongsikan, dikongsikan oleh pengarang kitab ini, iaitu Syekh Sayyid Muhammad Amin bin Idrus. Antara mukjizat para anbiya, di antara salah satu daripada keutamaan Nabi Muhammad SAW dan para Nabi lainnya adalah mereka tidak pernah menguap seumur hidup. Para anbiya termasuk Nabi Muhammad SAW tak pernah menguap seumur hidup. Sebab kalau kita menguap ni maknanya syaitan dah trik kita lah. Syaitan dah berjaya mencucuk anasir-anasir kemalasan dalam diri kita.